Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat karunia Allah diberikan kesempatan kepada kita pada waktu ini untuk kita bersama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang mulia, bulan yang sentiasa didambakan oleh mereka yang menginginkan kepada kasih sayang, rahmat, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu bulan Ramadan, bulan yang tidak ada kelebihan-kelebihan yang kita dapati di dalam bulan Ramadan ini di dalam bulan-bulan yang lain. Dan Ramadan ini juga adalah khususnya puasa, ibadah puasanya itu kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dah masuk 18 Ramadan. Maknanya dah berada di fasa yang kedua, fasa yang kedua Ramadan sebelum kita masuk kepada fasa yang terakhir. Jadi pada fasa pertengahan ini ada berlaku satu peristiwa yang sangat besar di dalam bulan Ramadan, iaitulah nuzul Quran, diturunkan Quran. Kita 18 hari inilah nuzul Quran. Baik. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum daripada itu Ramadan ini mulia, dan secara umumnya ada 3 perkara besar yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang pertama dalam bulan Ramadan ini ada al-siyam, yang kedua dalam bulan Ramadan ini ada al-qiyam, dan yang ketiga dalam bulan Ramadan ini ada al-Quran. Dan ada 3 perkara besar ini yang menyebabkan Ramadan ini mulia. Yang pertama kita sebut, yang pertama al-siyam. Seperti mana ayat yang kita bacakan tadi, difardukan ke atas kamu berpuasa, seperti mana difardukan kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan mendapat ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan-bulan lain tuan-tuan tidak diwajibkan kita berpuasa, melainkan kalau ada yang puasa gantinya, puasa kafarahnya dan sebagainya lah. Adapun bulan Ramadan sahaja yang difardukan berpuasa. Dan itu juga dalam bulan Ramadan ada al-qiyam. Mana qiyam di sini setengah mentafsirkan dengan tarawih. Dengan tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para siapa yang mendirikan Ramadan. Setengah ulama mentafsirkan qama Ramadan, makna qama ini maknanya tarawih, mengerjakan solat tarawih. Dalam bulan lain tidak ada tarawih. Tarawih ini hanya ada di dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena berukutlah tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ini tak ada pahala sunat. Semua ganjaran sunat diberikan seperti ganjaran fardu, kata Nabi SAW. Dan ganjaran fardu digandakan hingga 70 kali ganda. Jadi tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya adalah Al-Quran, yang kita nak fokus pada petang ini. Baik, jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa ta'ala, istimewanya bulan Ramadan ini kerana Al-Quran juga ataupun kalamullah itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Diturunkan di dalam bulan Ramadan. Bahkan kita meneliti daripada hadis Nabi SAW, bukan hanya Al-Quran sahaja diturunkan di dalam bulan Ramadan, tetapi kalamullah, kitab-kitab Allah yang lain juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Tabarani, unzilat suhufu Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan, wa unzilat at-Taurah li 6 madina min Ramadan, wa Injila li 13 khalat min Ramadan, wa unzila al-Furqan li 24 khalat min Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan suhuf Ibrahim. Suhuf ni dia orang kata rendah sikitlah pada standard kitab-kitab ni besar satu kota. Kitab diturunkan. Suhuf ni boleh kita kata lembaran-lembaran wahyu lah. Baik, diturunkan suhuf Ibrahim pada malam pertama Ramadan. Dan kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Yakni 700 tahun lepas daripada diturunkan suhuf. Dan kitab Zabur diturunkan pada 12 Ramadan. Dan kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Dan kitab Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Baik, jadi tuan-tuan baca Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Tapi kita menyambut
nuzul Quran pada 17 Ramadan. Mana satu betul? 24 kan? Ataupun 17? Maka jawapannya kedua-duanya betul. Kerana Al-Quran ini bukan turun sekali begitu saja. Al-Quran ini kata ulama, dan ulama Al-Quran juga dinamakan sebagai salah satu tanazzulat, diturunkan 3 kali berturut-turut. Al-Quran ini dia punya penurunan dia 3 kali berturut-turut. Baik. Sebab itu kita lihat peringkat awal pertama Al-Quran ini diturunkan seperti mana telah disebut di dalam kitab Manahil Irfan fi Ulumil Quran oleh Syekh Abdul Azim Az-Zarqani. Disebutkan bahawa Quran ini turun di ada 3 peringkat penurunan Al-Quran. Yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus daripada Allah Taala sekaligus ke Lauh Mahfuz. Masa ini hanya Allah Taala sahajalah yang mengetahui bila ada Al-Quran. Kalam Allah ini sudah ada pada Allah dan diturunkan Al-Quran ini di Lauh Mahfuz pada peringkat pertamanya. Lepas itu kita baca dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Bukan yang Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Quranun Majid, Majid artinya tertinggi kemuliaannya. Bukan ia Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya fi Lauhin Mahfuz, diletakkan, ditaruhkan, diturunkan pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini adalah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, disimpankan data-data ataupun ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, qadar Allah Subhanahu Wa Taala, semua disimpan di situ, termasuk Al-Quran juga disimpan di Lauh Mahfuz. Baik. Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Lauh Mahfuz ini terpelihara daripada syaitan. Syaitan tak boleh nak masuk, nak naik, nak curi data yang ada pada Lauh Mahfuz. Fi Lauhin Mahfuz, kerana Lauh Mahfuz ini adalah tempat yang terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, peringkat yang kedua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah dikatakan sebagai langit dunia. Langit dunia. Baik. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Baik, dalam bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Baik. Makna pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan menyatakan bahawa ayat ini juga telah sepakat para ulama dan tidak ada khilaf bahawa penurunan Al-Quran ini yang dimaksudkan ialah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Baik. Jadi daripada Lauh Mahfuz kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Ini sebelum diturunkan secara peringkat-peringkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini peringkat yang kedua. Baik, kemudian tentang nanti Allah Subhanahu Wa Taala apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul ketika berumur 40 tahun, setengah pendapat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pada umur 41 tahun. Ada pilihan tentang nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Asy-Syura, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakunu minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan bihi yani Al-Quran biruhil amin, melalui perantaraan al-amin. Ruhil amin ini adalah malaikat Jibril. Al-Quran ini pun diturunkan daripada Lauh Mahfuz. Bila Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, maka wahyu akan diturunkan secara berperingkat kepada baginda SAW. Maka Jibril lah yang akan menyampaikan wahyu ini kepada Nabi SAW. Ini di antara salah satu metode ataupun cara Nabi bagaimana menerima wahyu. Maka ulama kata ada 7 kaedah, 7 cara Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah melalui malaikat Jibril. Baik, ketika Nabi SAW sedang mengangkat ber'udzulah di Gua Hira, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah boleh. Disuruh perintahkan Nabi. Perintah pada mulanya datang Jibril memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, "Iqra." Bacalah boleh. Maka Nabi kata, "Ma ana biqari." Nabi kata, "Aku tak kerti membaca." Iqra. 3 kali diulang oleh Jibril. Begitulah jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Aku tak boleh membaca. Baik.
Nabi tidak boleh membaca dan tidak menulis itu tuan, kalau menunjukkan kepada orang kata rendahnya IQ Nabi ataupun Nabi ini tak cerdik dan sebagainya. Tidak. Nabi ini adalah manusia yang paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bijaksana baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak boleh membaca ditakdirkan Allah taala tentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca dan menulis. Ini adalah supaya manusia tidak boleh mendakwa bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rekaan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi datangkan wahyu, baca surah Al-Fatihah, baca surah itu, baca ini ayat-ayat dan sebagainya, mereka kata, ya Muhammad, ini semua adalah rekaan ciptaan kamu. Jadi manusia pada zaman tersebut mengetahui yang Nabi ini tidak membaca, tidak boleh menulis, tetapi bagaimana dia boleh mendatangkan ayat-ayat yang sangat hebat. Al-Quran ini tak boleh ditiru oleh sesiapa pun tuan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Qul la in ijtama'atil insan wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Allah sebut sekiranya manusia ini dan begitu juga jin berhimpun, manusia dan jin, untuk mendatangkan seumpama mana ayat Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tak mampu untuk nak buat, nak mencipta seperti mana Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, kalau mereka berganding bahu antara satu sama lain sekalipun, tak akan mampu manusia nak cipta ayat seperti Al-Quran ini yang begitu hebat, susunan katanya, bahasa Arabnya, dengan naum syarabnya, dengan para pemahami ilmu, cukup hebat. Al-Quran sastra ini tak boleh ditipu oleh manusia. Sebab itu Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga itu peringkatnya, setelah itu diturunkanlah secara berperingkat-peringkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Kan setelah umur 40 Nabi dilantik menjadi Rasul, kemudian Nabi ada lagi 23 tahun setelah dilantik menjadi Rasul, maka selama 23 tahun secara peringkat-peringkat diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. 10 tahunnya di Mekah dan 13 tahunnya itu di Madinah. Maka itulah kata sejarahnya, bagaimana kisahnya diturunkan Al-Quran ini secara berperingkat, secara orang kata daripada disimpankan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan di Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berperingkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang kita baca ini, Al-Quran merupakan mukjizat wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat. Kita baca Quran tuan-tuan, Al-Quran yang ada berapa juzuk tuan? Ada berapa juzuk Al-Quran ni? 30 juzuk. Semua orang jawab 30 juzuk. Baik. 30 juzuk ada berapa surah? Dah sikit. Dia ada 114 surah. Baik, dia ada berapa ayat? Dia ada 626.236 ayat. Baik, ada berapa ribu batang perkataan? Ulama ni kira tuan-tuan, bukan saya kira ni. Ulama kira semua. Ada 77.439 batang perkataan dalam Al-Quran. Baik, daripada 77.439 batang perkataan, berapa huruf? Sudah. Berapa huruf? Baik, ada 321.250 huruf. 321.250 huruf. Baik. Kemudian Al-Quran ni ada berapa muka surat? Kita tengok yang standard bersama Rahman ni, Al-Quran ni dia ada 604 muka surat. 604 muka surat. Ada Al-Quran ini ada 604 muka surat. Baik, satu juzuk Al-Quran ada 20 muka surat. Dan satu juzuk ada 20 muka surat. Satu muka surat ada berapa baris tuan-tuan? Satu muka surat ada 15 baris. Inilah Al-Quran yang kita baca hari-hari. Kalau kita
tak sebut ni, kadang-kadang tak terperasan kita begitu sekali ulama dia kira ya. Dan itu belum dikira lagi perkataan al-jannah, berapa banyak an-nar, banyak apa ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Berapa kan kalimah as-sabr, kalimah itu kalimah ni semua dikira oleh ulama. Ini merupakan mukjizat yang besar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran ini tuan-tuan hebatnya apabila kita membacanya, kita menghafalnya, kita mentadabburkan ayatnya, diberi pahala. Diberi pahala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Man qara'a 'arfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akhrajahu Tirmidzi. Dan sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, satu pahala, satu hasanat kebaikan. Dan satu hasanat itu seumpama bi'ashri amsalha, satu-satu tu 10 kali ganda Tuhan bagi. Bukan satu. Satu kebaikan bersamaan dengan 10 kali ganda, kata Nabi SAW. Itu kalau kita khatam Quran tuan-tuan, berapa huruf Al-Quran? Huruf Al-Quran saja ada 321.250, darab dengan 10 dah jadi berapa juta dah tuan-tuan, kalau kita baca. Baik, Nabi kata lagi, aku tak kata alif lam mim satu huruf kan. Dalam ayat-ayat ni dia ada setengah-setengah ayat, apa surah ni dia ada ayat yang seperti ayat mutasyabihat bagi ayatnya. Dia seperti alif lam mim, nun, kaf, ya ain sad, ha mim ain sin qaf dan sebagainya. Dia bukan kira itu sebagai satu, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Baik. Jadi bila kita membacanya, apatah lagi melihat Al-Quran juga, kita bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita ada masalah tentang kita tidak faham bahasa Arab. Bila kita tak faham bahasa Arab, dari segi tadabburnya itu kita kurang. Kata orang Melayu kita ni, dia lebih fokus kepada nak berlagu Al-Quran. Dia rasa sedar, imam ni okey. Imam tu baca tak apa sedar dengan lagu lah, baca tak apa berlagu, imam ni kurang sikit lah. Biarlah walaupun imam yang baca tak apa berlagu itu, tapi makhrajnya, tajwidnya perfect. Tapi imam yang mula ni, yang dia baca cukup sedap, suara dia berlagu, berterabur, tajwid dia entah apa ke mana, yang sedap yang lagu tu lah. Itu orang kita lah tuan-tuan. Ada satu cerita, seorang haji Malaysia ni, dia tengah sembahyang di Masjidil Haram, imam baca surah, dia menangis-nangis, tersesak. Orang dia menangis sebab sedap dia imam Masjidil Haram ni baca. Yang Pak Arab sebelah tu tengok je mamak dia yang sana dia tersesak. Habis sembahyang, imam Pak Arab ni dia tanya, ya Syekh, why you crying? Dia cakap bahasa Arab, dia cakap Inggeris kan. Ya Syekh, ya Haji, why you crying? Kenapa kau menangis? Oh, imam recite very touching my heart. Imam baca Quran sangat menyentuh. Parah tak? Why? Kenapa dia kata? Imam baca ayat berkaitan dengan haid. Kenapa kau menangis? Mana dia tak faham cerita? Nangis kita ni. Imam pun cerita kena hukum air. Lagi ni. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kita tak faham makna daripada Al-Quran itu. Itu kita di samping belajar, kita belajar tajwidnya, makhraj hurufnya, sifat-sifat huruf dan sebagainya, dan kemudian kita kena belajar juga tadabbur Quran, memahami apa orang kata makna. Sebab Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan kita. Kalau kita memahami ayat Al-Quran ini, kita akan sampai di hati kita bahawa apa Tuhan sedang berbicara dengan kita. Baik, itu yang kita perlu untuk bertadabbur Quran. Baik, kemudian Al-Quran ini adalah sumber hidayah, petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan baginya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Dan Al-Quran merupakan mukjizat terhebat terbesar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran hebat tuan-tuan? Sedangkan kita kata kalau kira mukjizat ni Nabi Musa belah laut. Hebat kan? Tapi tidak, mukjizat yang terhebat Rasul adalah Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad saja. Semua Nabi-Nabi, dan begitu juga Nabi SAW, Al-Quran yang paling hebat, mukjizat yang paling hebat adalah Al-Quran. Sebabnya tuan-tuan, tidak ada mana-mana mukjizat yang pernah diturunkan kepada mana Rasul itu telah berlalu.
Dah tak ada. Al-Quran ini kekal hingga kepada hari kiamat. Al-Quran ini akan kekal. Tak ada orang boleh nak tipu Al-Quran. Dulu kan ada uzur musuh-musuh Allah, kafir-kafir laknatullah ini cuba untuk nak orang kata dia nak edit Quran. Dia ada tambah-tambah perkataan, dia ada buat satu surah lain, begitu dan sebagainya. Tapi mereka tidak akan berjaya. Kerana Al-Quran adalah kitab yang paling ramai manusia menghafaz dia. Berjuta manusia di atas dunia ini menghafaz Quran. Walaupun mereka cuba untuk nak menipukan satu baris, mereka tidak akan mampu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah menurunkan zikra Quran ini dan kamilah yang akan memeliharanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak ada siapa boleh nak, siapa nak boleh nak perintah nanti pun tak boleh. Baik, kemudian tentang baca Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini juga di antara kehebatannya, dia adalah hubungan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapat manfaat daripada Al-Quran dengan mendapat pahala daripada membacanya, dan di akhirat juga kita mendapat manfaat daripada Al-Quran apabila kita melazimi Al-Quran ini. Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu akan Quran, kata Nabi, dan sesungguhnya Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada tuannya. Di amalan kita ini di antaranya tuan-tuan, Allah Ta'ala akan jadikan seperti manusia pada hari kiamat. Kalau amalan kita ini amalan yang baik, akan datang dalam rupa yang menyenangkan. Kalau amalan kita ini amalan yang sayyi'ah, yang jahat, yang keji, dalam rupa yang kata menggerunkan. Di antaranya adalah Al-Quran juga adalah di antara Allah akan jadikan seperti makhluk yang akan menjaga kita yang membacanya. Baik, sebab itu tuan-tuan baca Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikut di sisi Al-Imam Al-Haddad rahimahullah di dalam kitab Risalatul Mu'awalah. Kalau mengikut Imam Al-Haddad, baca Quran ni tuan-tuan ada 3 kategori. Yang kita kata sukatan baca Quran ni ada 3 kategori. Yang pertama, kategori yang paling rendah sekali, supaya kita ini termasuk ahlul Quran. Jadi orang yang memelihara Quran, orang yang berdamping dengan Quran. Di mana orang yang berdamping dengan Quran ini akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Dan termasuk kita di kalangan orang yang tidak lalai dan tidak lekang dengan membaca Al-Quran. Baik, kata Imam Al-Haddad, peringkat yang paling rendah adalah kita mesti membaca Quran satu hari 1 juzuk. Banyak tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kata banyak-banyak lah, kalau tuan-tuan kata sikit-sikit lah, banyak, sikit. Baik, satu hari 1 juzuk. 1 juzuk ni ada 20 muka surat. Satu hari 1 juzuk sudah 20 muka surat. Kalau tuan-tuan tak himpun satu masa tak baca 20 muka surat, memanglah banyak. Itu yang tidur je masa tadarus tu. Baik, jadi macam mana kita dapat bahagikan sehari semalam 5 waktu sembahyang? Kita ambil lah satu waktu kita baca 4 muka surat. 4 muka surat kali dengan 5 dapat 20 muka surat. Jadi satu waktu baca 4 muka surat. Banyak juga ustaz 4 muka surat, tak apa, bahagi lagi. Baik, sebelum waktu sembahyang baca 2 muka surat. Lepas sembahyang baca lagi 2 muka surat. Boleh bagi lagi tu tuan-tuan. Jadi tak banyak lah. Kalau kita waktu itu nak impul sekaligus ni memanglah banyak. Kalau hutang pun kita bayar bulan-bulan, kita tak ada rasa berat. Kalau maintenance kita punya perumahan tu kita impul sampai 5 tahun, jenuh lah kita nak bayar tuan-tuan. Maka begitu. Baik, jadi kata Al-Imam Al-Haddad, di sisi Imam Al-Haddad, supaya kita tak termasuk daripada golongan orang yang lalai daripada membaca Quran. 1 juzuk kena usahakan tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, peringkat yang pertengahan. Peringkat yang pertengahan ialah mereka yang akan mengkhatamkan Al-Quran. Mereka yang akan mengkhatamkan Al-Quran 1 minggu 1 kali khatam. 1 minggu 1 kali khatam. Macam mana tu kan? 1 minggu 1 kali khatam. Kena usaha lah. Dan peringkat yang paling tinggi kata Imam Al-Haddad, 3 hari 1 kali khatam. Maknanya 1 hari kena baca 10 juz. Kan? 10 juz ni bagilah 15 kan?
Bagi 5. 2 juzuk lah. Setiap kali sembahyang ambil 2 juzuk. Okey lah, tak apalah. Sebelum waktu sembahyang ambil 1 juzuk. Lepas waktu sembahyang ambil lagi 1 juzuk. Bolehlah kita 10 juzuk sehari. Baik. Yang mana dah tak ada kerja atau sebagainya, bolehlah bahagikan masa. Ini di sisi al-Imam al-Haddad, supaya kita tak termasuk, supaya kita ini termasuk di kalangan ahli Al-Quran dan bukan orang yang lalai dengan Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkatalah Rasul, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Quran ini mahjura, diabaikan. Supaya kita ni tak termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan. Oh, mana boleh Ustaz, banyak masa lah kalau gitu. Habis kita nak berhabis dengan FB kita, nak mana tuan-tuan? Sebelum tidur pun 2 jam kita boleh layan FB kita. Macam buat 5 minit dah sampai ke sana kita. Kita boleh live FB, boleh buat live TikTok ni, boleh bersembang live TikTok ni 2 jam, 3 jam boleh bercakap, tak penting. Quran tak boleh baca. Tak adil lah gitu. Kalau kita kata, oh tak boleh lah pula. Baik, itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para salafus saleh dulu, mereka di dalam bulan Ramadan khususnya, mereka menghabiskan khatam Quran ini. Baik, beberapa ulama yang kita nak berikan contoh seperti yang pertama saya ambil Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama besar daripada golongan tabi'in yang wafat pada 74 ataupun 75 Hijrah, yang dia tinggal di Kufah. Dia mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam sekali. 2 malam sekali khatam, 2 malam sekali khatam. Maknanya dalam bulan Ramadan 15 kali khatam. Ini kalau Al-Aswad bin Yazid. Dan kita juga kalau Qatadah bin Dam'umah, seorang ulama besar juga daripada tabi'in, dia wafat pada tahun 60 atau 61 Hijrah. Dia juga merupakan murid bagi Imam Malik bin Anas bin Malik, Imam Malik. Dan dia merupakan seorang yang alim dan pakar di dalam tafsir. Dia mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali di dalam bulan Ramadan. Maknanya sebulan dia mengkhatamkan 10 kali khataman dalam bulan Ramadan Al-Quran. Baik. Kalau Ibnu Asakir mengkhatamkan 1 kali khatam setiap hari. Setiap hari sekali khatam. Setiap hari sekali khatam. Boleh tak? Itu tadi Temboro Indonesia dia khatam Quran 30 juzuk semalaman, 8 jam je. Di Indonesia tuan-tuan, sembahyang tarawih yang paling laju 10 minit. Allah, kita balik habis banyak pening kalau itu. Paling laju pun ada di Indonesia, yang paling lama pun malam tarawih 30 juz. Itu juga di Indonesia. 8 jam. Kita baca laju lah. Baik. Maknanya tidak mustahil saya tidak hari boleh khatam Quran. Ibnu Asakir mengkhatam Quran sehari sekali khatam. Baik. Yang paling hebat pernah dicatatkan tentang iaitulah Muhammad bin Idris. Siapa tuan Muhammad bin Idris? Tak kenal. Kalau Imam Syafi'i kenal? Syafi'i kita kenal. Itulah namanya. Syafi'i itu nama tempat dia. Nama Imam Syafi'i kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Macam contohlah Muhammad Nasir Al-Damansari. Al-Damansari ini nama tempat, bukan nama dia. Salah saya. Baik. Begitu juga Imam Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, kita kenal Imam Syafi'i seperti mana yang disebut oleh anak muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Dia kata, kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi Ramadana 60 khatmatan. Sampai faham bahasa Arab. Adalah Imam Syafi'i mengkhatam Quran dalam bulan Ramadan 60 khatmatan, sebanyak 60 kali khatam. Dan kebanyakan yang dikhatamkan oleh Imam Syafi'i iaitulah di dalam sembahyangnya. Sembahyang sunat Imam Syafi'i banyak, qiyam lailnya, sembahyang sunatnya atau sebagainya banyak dikhatamkan dalam sembahyang. Mereka di dalam bulan Ramadan tuan-tuan menghentikan pengajian, belajar stop dulu. Kelas-kelas pengajian stop. Apa mereka fokus kepada Al-Quran? Karena inilah bulan yang diturunkan Al-Quran. Baik, jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips bagaimana kita nak khatam. Kalau kita dah khatam Quran tuan-tuan,
Kalau nak sebulan kita nak khatam sekali, kita kena target 20 muka surat. Sehari 20 muka surat. Baik, maknanya 4 muka surat setiap kali semayang lah. 4 muka surat setiap kali semayang. Kalau nak bahagikan lagi pun boleh macam saya kata tadi. Okey, kalau kata 4 setiap kali semayang pun banyak rasanya, okeylah 2 muka surat sebelum, 2 muka surat selepas semayang. Selai, satu helai ke belakang lah, selai sahaja. Baik, dapatlah kita orang kata khatam 30 juzuk dalam masa 1 bulan. Kalau nak khatam 2 kali, kita kena habiskan 45 muka surat sehari. Dan kita bahagikan dengan 5, maka 9 muka surat setiap kali waktu sembahyang. Nak bagi 2 lagi tu tak boleh lah. 4,5 sebelum, 4,5 selepas sembahyang. Boleh lah 2 kali khatam. Kalau kita nak khatam 3 kali khatam, kita kena habiskan 60 muka surat. 60 muka surat maknanya setiap waktu sembahyang kena target 12 muka surat. Baik. Darab dengan 5, dia dapatlah. Dan kalau kita nak khatam 4 kali khatam, kita kena target 90 muka surat sehari kena baca. 90 muka surat itu tuan, kalau dibahagikan dengan 5 dapatlah lebih kurang 18 muka surat setiap kali waktu sembahyang. Darab dengan 5. Maka insyaAllah dapatlah kita khatam 4 kali khatam Quran. Baik, nampak banyak pertentangan, nampak banyak. Tapi kalau orang yang biasa, tak ada masalah. Cuma kita tak biasa. Macam kita lah kan, macam setengah kita ni, dia sebelum tidur tu, dia 2 jam, 3 jam, dia boleh layan FB kan. Orang yang tak biasa pengsan kan, sakit tekuk, tak boleh ambil mata je, penuh habis satu badan, dia tu layan 3 jam, khatam FB. Dah biasa, Quran ni lagi lah, kena biasa. Baik, jadi yang terakhir untuk tuan-tuan, maka saya berpesan kepada diri saya dan dikiralah kepada semua hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita meneruskan pengajian Quran. Yang kita salah aku imam masjid aku baca tak ada salah kurang, sempurna dah baca. Quran itu bukan hanya bacaan sahaja. Ilmu Quran ni banyak. Tajwidnya, ilmu makharijul hurufnya, tadabbur Qurannya, kalau kita tahu apa semua macam-macam. Ilmu Quran ni banyak. Teruskan kita dengan belajar Quran. Sebab apa Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan yang beramal dengannya. Itulah orang paling baik. Jadi Quran ni tak boleh kita nak putuskan kata tak belajar. Sealim mana kita pun Quran kita kena lagi disambung kembali belajar lagi. Baik. Kemudian ilmu Quran ini ada ilmu yang sangat mulia. Jadi kita kena memuliakan Al-Quran sesuai dengan martabat Quran itu. Dan yang seterusnya, kalau boleh kita cubalah untuk menghafal Al-Quran. Kalau tak mampu sikit, hafalah banyak. Kalau tak mampu, tak boleh sikit, tak boleh banyak, hafal sedikit. Jangan ada sampai tak hafal langsung. Tak semestinya 30 juzuk. Ataupun kita bersamakan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Dalam keluarga itu paling kurang ada seorang pun tak apalah. Sebab seorang ahli Quran, orang menghafal Quran tentang boleh memberikan syafaat kepada 7 orang ahli keluarga dia. Dan akan makankan mahkota daripada kedua ibu bapanya pada hari kiamat. Ustaz, anak-anak saya semua tak ada dah nak jadi orang mengaji agama pun tak ada, semua dah pergi ke keduniaan semua semata-mata dah. Anak semua dah besar, tak ada dah nak menghafal Quran, memang tak ada harapan dah. Kalau tak ada anak-anak tuan-tuan yang mana ada duit-duit ni, ada duit banyak ni, kaya-kaya ni tuan-tuan, masih lagi ada peluang. Macam mana cara tuan-tuan pergilah mana-mana ma'at tafiz, pergi tanya mudir besar ni, ada tak pelajar susah di sini yang tak mampu nak bayar berat, biar saya sponsor dia mengaji daripada awal sampai habis. Apa tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan sponsor budak-budak mengaji, tuan-tuan dapat pahala. Setiap huruf yang dibaca tu masuk poket tuan-tuan saja-saja. Dan mereka juga insyaAllah biiznillah, asbab tuan-tuan lah mereka itu menghafal Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan juga mendapat syafaat daripada mereka pada hari kiamat. Kalau ada mata ingat ke tuan-tuan. Duit banyak tak tahu nak pergi mana, pergi melancur, berhabis duit ni begini, sia-sia. Tak tahu macam mana nak buat pelaburan akhirat. Kalau pelaburan dunia ni pandai, tak pergi cari MLM lah, lalu melengkuk habis semua. Ini pelaburan yang paling menguntungkan, pelaburan akhirat. Pergi cari mana-mana budak yang tak ada kemampuan, anak orang susah dan sebagainya, biarlah saya sponsor belajar sampai akhir. Asalkan kamu nak belajar. Kalau seorang, Masya Allah, kalau banyak tuan-tuan boleh nak sponsor ramai mana, seramai mana tuan-tuan nak, tuan-tuan harap kepada ganjaran tu,
terpulang pada tuan-tuan kan? Maknanya bukan tidak ada pulang, boleh ada pulang insya-Allah. Itulah cara dia yang kita boleh buat. Baik, jadi tuan-tuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya teruskan kita ini membaca Al-Quran dengan bertadabbur maknanya, bukan semata-mata kita ni baca Quran kita nak dengar hangul telinga sedap mulut saja, terima saja, tapi kita kena tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Baik, Allah malam, jadi kita pun dah bersentuhan masa. Jadi masa yang ditentukan pada saya pun setakat ini saja. Nanti insya-Allah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sedikit perkongsian memberikan manfaat kepada kita semua. Yang mana bagi kita daripada Allah, ada kekurangan pada kelemahan diri saya. Kalau ada salah silap, kita tolong perbetulkan. Qul astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa lana syai'an Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك وبنور هداية معرفتك كما نورت الأرض والسماء بنور شمسك اللهم افتح علينا فتح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.